Dan ini berlaku bukan sahaja kepada Nadhr bin Haris, tetapi pendekatan yang sama telah digunakan hari ini metod dan manhajnya oleh musuh-musuh Islam. Antara cara dia sama seperti ini, mereka sedaya upaya mencari jalan-jalan bagaimana nak menyaingi kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Mereka cuba buat macam mana pun, kemampuan mereka terbatas, kemampuan mereka terhad. Bila benda ni tak jalan, seterusnya apa yang dia buat? Bila dia melakukan perjalanan yang lain, dia nak tukar strategi. Duk main cerita dongeng, cerita hikayat ni tak lepas juga nak tumpaskan Nabi Muhammad. Jadi seterusnya apa yang dia buat ialah dia belajar tentang seni, dia belajar tentang lagu, dia belajar tentang tarian. Yang sebenarnya semua benda ni ada pelbagai variasi dan beragam dalam dunia di kota Mekah pada masa tu. Jadi bila dia belajar semua benda-benda ni, tujuan dia apa? Sebab bila Quran ni turun pada Nabi, dibacakan oleh sahabat-sahabat Nabi, corak dan bentuk bacaan Al-Quran ni dia ada seni yang tersendiri. Macam kita baca Quran hari ni, bila kita dengar tu ada seni dia, ada rindu dia, ada syahdu dia, ada sedap dia. Jadi dia nak menandingi dengan cara dia belajar lagu, dia belajar seni, dia belajar tarian tadi dalam bentuk konsep lagu dan nyanyian. Sebab benda ni juga boleh menarik perhatian hati dan jiwa manusia. Bila kita dengar lagu pun jadi ghalib, kita dengar lagu pun jadi asyik, kita dengar lagu pun jadi gelong. Jadi tujuan dia nak lawan kesyahduan dan kemurnian bacaan Al-Quran. Bila dia balik, dia ajak orang. Tujuan dia upah perempuan-perempuan ni, ada dengan mereka sebagai nyanyi. Ada yang mereka upah sambil menyanyi tu, ada orang duk bergelik, ada orang duk menyari, ada orang buat tarian. Samping tu dia sediakan makan-makan, dia sediakan minum-minum. Jadi nak suruh orang ramai, jadi orang tak pi tempat dakwah Nabi. Perempuan pun dia jadi ghalib, dengar lagu jadi ghalib, orang sedia makan sedia minum peri pula, tak ada apa dah. Jadi bila dia tak lagi nak menyekat kemarahan perjuangan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kalau kita baca dan buka dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis li sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhim. Ada sesetengah di kalangan manusia ni, dia sanggup mempersembahkan kepada manusia perkataan yang sia-sia, perkataan yang lara, perkataan yang tak ada faedah. Tujuan apa dia mempersembahkan benda-benda ni pada orang lain? Liyudilla an sabilillah, untuk memaling dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tu tujuan dia. Wa yattakhidhaha huzwa, dan moga-moga mereka menjadikan agama Allah ni sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan main-main. Ulaika lahum azabum muhin, dan kelak mereka akan menerima apa dia? Habuan yang menghinakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga khusus diturunkan kepada Nadhr bin Haris akibat perbuatan dia. Seterusnya bila benda ni lama berlangsung tak berjalan juga, maka cara lain yang dia guna bila dia pi kepada wilayah Parsi dan wilayah Rom ni, dia belajar dengan ulama-ulama Yahudi, rabbai-rabbai Yahudi, cerita-cerita, kisah-kisah yang terkandung dalam Taurat, cerita-cerita dan kisah yang terkandung dalam Injil. Tapi kita sedar sewaktu Rasulullah dah wujud dan menjadi seorang Nabi dan Rasul, isi-isi dan kandungan Taurat dan Injil bukan lagi asli 100%. Bukan lagi asli 100%, tapi ada sebahagian daripada isi dan kandungannya telah diselewengkan.
Ada sebahagian Taurat dan Injil dia seleweng. Ada sebahagian Taurat dan Injil hak berkenaan dengan Nabi Muhammad, risalah dia, nubuah dia perilan terus. Dia perilan terus ayat-ayat yang banyak berkaitan dengan kehadiran Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi bila dia buat lagu ni, dia mari dekat orang ramai di Mekah, dia bawa cerita-cerita, dia bawa ayat-ayat daripada hasil yang dia cedok, yang dia copy paste daripada kisah-kisah Taurat dan kisah-kisah Injil. Tetapi hal ni pun masih tidak mampu untuk menandingi kisah-kisah dan sejarah yang didatangkan oleh Allah menerusi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, bila tiga benda utama yang pernah dibuat oleh Nadhr bin Haris, sesungguhnya bila kita memperhatikan manhaj, metod ataupun agenda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini, musuh-musuh Islam hari ini seolah-olah tiru balik, buat balik apa yang pernah dilakukan oleh Nadhr bin Haris. Maksudnya apa yang kita tengok hari ini cuma berbeza pada pelaku dia. Kalau dulu yang buat kerja ni Nadhr bin Haris, hari ini yang buat kerja ni musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah dan musuh Islam yang lain. Hak ni nama lain, zaman ni nama lain, tapi cara dia lebih kurang, perlakuan dia lebih kurang. Baik, kita ambil contoh yang pertama tadi. Hari ini dibanyakkan didatangkan kepada kita cerita-cerita kalau dulu kita sebut sebagai hikayat, kita sebut sebagai dongeng, kita sebut sebagai asatirul awwalin. Dan hari ini banyak dipersembahkan kepada kita, termasuk anak-anak kita, cerita-cerita yang berbaur fiktif ataupun disebut sebagai fiction, yang kadang-kadang jalan cerita, bentuk cerita, garapan cerita tu akal kita tak sampai. Tahap kalau cerita masa depan tu macam-macam tahap dia, kereta boleh terbang apa semua ni. Tujuan dia tu nak memalingkan kita daripada cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran. Nak suruh bila umat-umat Islam ni tengok garapan cerita-cerita yang dia buat ni, wow, sebenarnya cerita ni reka saja, cerita ni khayalan mereka saja, cerita ni fantasi mereka saja, cuma mereka adaptasikan dalam filem nak suruh kita ni hanyut. Hari ni lihat apa yang berlaku, macam-macam adiwira diketengahkan dalam masyarakat. Sak Spiderman, sak Ultraman, sak Hulk, sak siapa lagi, Iron Man, sak Batman, sak ni. Jadi anak-anak kita hari ni duk minat benda-benda ni. Tapi bila tanya cerita-cerita dan kisah dalam Quran, zero. Tanya cerita-cerita sahabat Nabi hak lebih aula dan utama mereka belajar, tak tahu apa. Tanya sahabat ni nama apa, tak kenal. Cerita ni tentang sahabat mana, tak tahu. Tapi bila suruh cerita Ultraman, oh, satu-satu cerita. Bila suruh cerita Spiderman, satu-satu cerita. Maksudnya mereka mengalihkan benda-benda tadi. Kalau dulu dia zaman hikayat, dulu dia zaman dongeng, dia ubah bentuk-bentuk begini, yang mana dia boleh memesong dan mengalihkan pemikiran untuk kita terus mendalami isi-isi Al-Quran yang sebenar, yang sepatutnya menjadi keutamaan kita untuk mempelajarinya.